Selamat pagi dan salam sejahtera adik-adik semua. Apa khabar semua hari ini? Cikgu harap anda semua dalam keadaan sihat. Jom kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini. Kita masih lagi dalam tema kelima, seni budaya kita. Unit ke-15, wah cantiknya. Tajuk kita hari ini, batik. Kemahiran 5.3.2 iaitu memahami dan mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks, ayat tunggal dan ayat majmuk. Hari ini kita akan lihat ayat tunggal. Ayat tunggal. Adik-adik tahu tak apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal என்றால் தனி வாக்கியம் என்று பொருள்படும். Ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat saja. அந்த வாக்கியத்தில் ஓர் எழுவாயும் ஒரு பயனிலை மட்டுமே இந்த தனி வாக்கியம் கொண்டிருக்கும். Tiada penggunaan kata hubung dan, tetapi, sambil dan atau. Okey, இந்த வாக்கியங்களில் இடைச்சொல்லின் பயன்பாடு இருக்காது. Sebagai contoh dan, tetapi, sambil, atau, kerana dan sebagainya. Sekiranya terdapat penggunaan kata hubung, ianya bukan ayat tunggal. Ianya merupakan ayat majmuk. Baik adik-adik, sebelum kita lihat contoh-contoh ayat tunggal, kita lihat dulu apa itu subjek dan apa itu predikat. Subjek merupakan bahagian ayat yang diterangkan. Subjek என்றால் எழுவாய் என பொருள்படும். இப்போ எழுவாய்னா யார் எது என்ற கேள்வி எழும்போது வர பதில் தான் எழுவாய். Okey, manakala predikat pula bahagian ayat yang menerangkan subjek. Subjek என்ன செய்றாங்க? அந்த எழுவாய் என்ன செய்றாங்கன்றதை குறிப்பது தான் பயனிலை. Predikat ni merujuk kepada perbuatan subjek dalam ayat berkenaan. Jom kita lihat contoh-contoh ayat tunggal. Ayat pertama, ayah membaca surat khabar. Okey, siapa yang membaca surat khabar? Ayah. Ayat itu merupakan subjek. Apa yang ayah buat? Ayah membaca surat khabar. Membaca surat khabar. Ini merujuk kepada perbuatan. Tentang perbuatan dan predikat சொல்லுவோம். நம்ம பயனிலைன்னு சொல்லுவோம். Ayah merupakan subjek manakala predikat ialah membaca surat khabar. Okay, kita lihat contoh ayat yang kedua. Nenek menganyam tikar mengkuang. Siapa yang menganyam tikar mengkuang? Nenek. Nenek merupakan subjek. Apa yang nenek buat? Nenek menganyam tikar mengkuang. Menganyam tikar mengkuang merupakan predikat. Okey, dalam ayat tunggal ingat adik-adik, dalam ayat tunggal hanya terdapat satu subjek dan satu predikat saja. Kalau lebih daripada satu subjek, lebih daripada satu predikat, ianya bukannya ayat tunggal. Ianya merupakan ayat majmuk. Dalam ayat tunggal hanya terdapat satu subjek dan satu predikat sahaja. Sila buka buku teks anda muka surat 88. Jom kita baca teks yang diberi di sini. Okey, tajuk batik. Nani suka memakai baju batik. Baju bercorak batik sangat cantik. Ibu membawa Nani ke kedai. Nani suka akan batik berwarna merah, tetapi harganya mahal. Nani memilih baju batik biru. Baju batik biru itu murah. Baju batik biru itu bercorak bunga dan daun. Baik adik-adik, sekarang kita kenal pasti ayat tunggal yang terdapat dalam teks ni. Okey, ayat pertama. Nani suka memakai baju batik. Okey, ini merupakan ayat tunggal. Sebab hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Okey, subjeknya Nani. Okey, suka memakai baju batik, predikat. Okey, ayat seterusnya. Baju bercorak batik sangat cantik. Okey, subjeknya baju bercorak batik. Okey, predikat sangat cantik. Okey, dalam perenggan kedua. Ibu membawa Nani ke kedai. Siapa? Ibu. Ibu subjek. Predikatnya membawa Nani ke kedai. Ini merupakan ayat tunggal. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya. Nani suka akan baju batik berwarna merah tetapi harganya mahal. Adik-adik, adakah yang ini ayat tunggal?
Salah kan? Ni bukan ayat tunggal. Sebab terdapat penggunaan kata hubung tetapi. Sekiranya terdapat penggunaan kata hubung tetapi dalam ayat berkenaan, ianya bukan ayat tunggal. Habis? Yang tu ayat apa, kelas? Ya, ayat majmuk. Okey, kita sambung. Perenggan ketiga. Nani memilih baju batik biru. Okey, Nani subjek, memilih baju batik biru, predikat. Hanya satu subjek, satu predikat. Ini pun ayat tunggal. Okey, ayat seterusnya. Baju batik biru itu murah. Okey, ini pun hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Okey, ayat terakhir. Baju batik biru itu bercorak bunga dan daun. Adakah yang ni ayat tunggal? Bukan. Ini ayat majmuk. Sebab terdapat penggunaan kata hubung apa? Ya, dan. Sekiranya terdapat penggunaan kata hubung dan, ianya bukan ayat tunggal lah, kelas. Ianya ayat majmuk. Dalam ayat tunggal, tidak terdapat penggunaan kata hubung. Lagi satu, dalam ayat tunggal hanya terdapat satu subjek dan satu predikat sahaja. Faham, kelas? Adik-adik, sekarang kita akan buat aktiviti 5 yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 2 anda, muka surat 15. Tandakan betul pada ayat tunggal dan salah ataupun pangkah pada bukan ayat tunggal. Okey, kita lihat ayat pertama. Kain batik ada corak. Adakah yang ni ayat tunggal ataupun bukan ayat tunggal? Ya, ayat tunggal sebab hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Bermakna yang ni ayat tunggal. Okey, ayat yang kedua. Zali memakai songkok dan samping. Adakah yang ni ayat tunggal ataupun bukan ayat tunggal? Okey, kita baca lagi sekali ya. Zali memakai songkok dan samping. Terdapat penggunaan kata hubung dalam ayat ni. Bermakna yang ni bukan ayat tunggal. Okey. Ayat ketiga. Baju ini cantik. Ni ayat tunggal. Hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Tiada penggunaan kata hubung. Okey. Ayat keempat. Meilan memakai cheongsam yang berwarna merah. Meilan memakai cheongsam yang berwarna merah. Ni ayat tunggal atau bukan ayat tunggal? Terdapat penggunaan kata hubung yang di sini. Meilan memakai cheongsam. Cheongsam Meilan berwarna merah. Ini merupakan ayat majmuk, bukan ayat tunggal. Okey, ayat kelima sekarang. Mala suka sari merah dan kuning. Mala suka sari merah dan kuning. Terdapat penggunaan kata hubung dan. So, bermakna yang ni bukan ayat tunggal. Okey, ayat terakhir, ayat ke-6. Wei Han bermain tanglung di halaman rumah. Wei Han bermain tanglung di halaman rumah. Okey, yang ni ayat tunggal. Okey, baik adik-adik, cikgu nak anda buat latihan ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, anda boleh hubungi cikgu. Sekian, terima kasih.